Mampukah ahli parlimen merungkai sokongan Misteri Muhyiddin? Ketika Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa memiliki cukup nombor ahli parlimen yang menyokong beliau, kita tertanya-tanya bagaimana dengan nombor yang berdiri di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Misteri inilah yang cuba dirungkai oleh beberapa ahli parlimen pembangkang dari kumpulan yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Amanah. Salah seorang daripada ahli parlimen tersebut ialah bekas Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik. Namun, menyedari mereka mungkin dihalang oleh Muhyiddin menerusi peraturan mesyuarat 15/1 yang menyatakan bahawa urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain. Masli melangkah lebih jauh dengan menghantar satu usul di bawah peraturan 90/2. Tujuan usul itu ialah untuk menggantung sementara kuat kuasa peraturan 15/1 dan beberapa peraturan-peraturan mesyuarat lain yang berkaitan supaya Perdana Menteri tidak lagi boleh menghalang amarah rakyat dengan berselindung di sebalik teknikal undang-undang. Pada 16 Oktober lepas, saya telah mengemukakan satu usul penting kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bererti melalui usul ini, saya telah meminta agar Dewan Rakyat membuat keputusan agar urusan kerajaan ditangguhkan sementara dan usul undi tidak percaya yang dibawa YB Langkawi dibaca dan diputuskan terlebih dahulu. Usul ini pada asasnya bukanlah untuk menambah rumit kemelut politik sedia ada di saat rakyat sedang berdepan bencana. Namun usul ini hakikatnya tampil untuk menamatkannya, ujar Masli. Masli melihat peraturan 15/1 itu punca usaha ahli-ahli parlimen yang mengemukakan usul undi tidak percaya menemui jalan buntu selama ini. Kata Masli, Dewan Rakyat akan disibukkan dengan urusan kerajaan. Ini taktik politik dalam sistem demokrasi berperlembagaan. Apatah lagi apabila Perdana Menteri tahu majoriti ahli parlimen tidak menyokongnya di Dewan Rakyat. Beliau berpendapat usul ini penting untuk memastikan keabsahan sokongan terhadap Perdana Menteri dan sekaligus menentukan kestabilan politik negara. Demokrasi bukan semestinya aparatus sang penguasa sahaja, tetapi juga ruang untuk rakyat menyuarakan pandangan mereka dan pandangan itu harus didengar, dibincang serta dibahas. Itulah fungsi utama Dewan Rakyat. Dewan Rakyat tidak boleh digunakan untuk mencari alasan dan peraturan untuk menjebelahi kerajaan sahaja, tegasnya. Beliau menyangkal pandangan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun. Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah terkilaf apabila menyatakan bahawa satu-satunya cara untuk usul tidak percaya boleh mendapat laluan untuk diputuskan oleh Dewan Rakyat ialah dengan berunding bersama pihak kerajaan. Ini bukanlah hakikat sebenarnya kerana masih ada cara dan lunas lain yang dibenarkan oleh peraturan mesyuarat itu sendiri, ujarnya. Terdahulu dalam wawancara bersama Akhbar Sinar Harian, Masli mengkritik Menteri Perikatan Nasional bukan sahaja tidak cekap dalam tugas mereka tetapi turut melanggar undang-undang. Di mana Menteri Kesihatan ketika kes COVID-19 mencecah lebih 800 kes hari? Di mana Menteri Pendidikan ketika anak-anak tidak lagi boleh ke sekolah untuk belajar? Di mana Menteri Pengajian Tinggi ketika anak siswa kita dalam kesusahan? Bagaimana pula dengan menteri yang melanggar undang-undang kuarantin tetapi masih bebas berbanding rakyat biasa? Soalnya, beliau merujuk kepada Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali yang gagal menjalani kuarantin rumah sekembalinya dari lawatan di Turki. Jelas negara kita sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan dan krisis kepimpinan. Ini kerana kepimpinan kerajaan tebuk atap adalah diragui kestabilannya. Ia dianggotai oleh barisan kabinet saiz XXL yang tidak efisien. Seluruh dunia sedang menyaksikan negara kita semakin jauh tergelincir dari landasan menuju ke taraf negara maju.